Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izlan Muhammad Salim, nombor metrik 058341. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang hukum solat, tapi ada air kencing yang keluar sedikit ketika solat. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, syarat sah solat ni suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi hukum untuk solat tadi ialah terbatal. Hukum basuh najis ni wajib apabila terkena dekat anggota kita. Maknanya najis tu basah dan terkena dekat anggota kita. Tapi apa jadi kalau najis tu kering? Najis tu kering, contohnya buang air kecil, keluar batu karat, dia tak basah, jadi dia tak wajib basuh, tapi wajib untuk ambil wuduk. Sebab apa? Perkara yang membatalkan wuduk ialah apa yang keluar daripada lubang kubur dan dubur. Contohnya buang air besar, keluar guli sahaja, tu tak wajib untuk dibasuh. Seterusnya kita sambung macam mana kita nak mengatasi masalah tu dengan cara istibrak. Istibrak ni apa? Istibrak ni ialah usaha kita untuk memberhentikan air kencing. Tu maknanya kalau lepas kita buang air kecil tu, kita kena istibrak. Contoh yang pertama kita istibrak ialah berdahem. Berdahem tu kena kuat, dia tak boleh slow, kena kuat. Contohnya dia kena kuat. Kalau slow tak jadi apa. Yang kedua, membuat beberapa langkah. Maknanya kita bangun, kita buat beberapa langkah. Kita pusing jamban tu ke, jangan pusing jamban. Yang ketiga contohnya ialah urut. Contoh kita ambil jari kita urut bawah kemaluan zakar untuk lelaki. Nanti akan keluar beberapa titis. Dia saya ibaratkan macam dekat pipe. Contoh kalau kita buka pipe kan, kita buka pipe, air keluar kan, tu dikira sebagai kencing. Dan bila kita tutup tu kan, air pipe dah berhenti. And then memang dah berhenti, tapi akan ada sisa yang ada duduk dekat dalam pipe tu. Maknanya kalau kita jentik kepala pipe tu, akan ada keluar beberapa titisan daripada pipe tu. Maknanya samalah dengan kita punya kemaluan lelaki. Sebab tu kita kena istibrak. Kalau tak istibrak ni, biasanya akan keluar beberapa titis. Bila istibrak ni jadi wajib, sebenarnya hukum asal istibrak ni sunat kan. Sebenarnya kita tahu sunat lah hukumnya. Untuk kita nak bagi air kencing tu pastikan betul-betul takkan keluar lah lepas kita buat istibrak. Tapi bila hukum istibrak ni wajib, bila kita dah habis buang air kecil, kalau tak buat istibrak, maknanya pasti akan keluar titisan tu. Itu diwajibkan kita untuk istibrak. InsyaAllah saya akan teruskan dengan bagi tahu bagaimana cara solat apabila air kencing tidak lawas, maknanya sentiasa keluar berterusan. Para fuqaha meletakkan hukum bagi mereka yang terkena penyakit kencing tidak lawas ini sama hukumnya dengan perempuan yang istihadah, maknanya sentiasa keluar darah. Mereka ini dikategorikan sebagai golongan yang uzur. Dalam erti kata yang lainnya, terdapat hukum yang khusus buat golongan ini dalam bab taharah. Para fuqaha telah meletakkan beberapa garis panduan buat golongan ini dalam wudu, dan kami nukilkan di sini agar dapat dijadikan pedoman bersama antara yang digariskan dalam para fuqaha. Yang pertama, hukum solat dan juga ibadat lain yang memerlukan wudu tidak tergugur disebabkan penyakit kencing tidak lawas. Maknanya tak ada alasan orang yang ada penyakit kencing tidak lawas ni tak solat, maknanya hukum ni tak gugur, maknanya tetap wajib. Maknanya kita kena usaha juga macam mana nak cari macam mana kita nak solat walaupun air kencing tu sentiasa berterusan. Saya akan teruskan.
perlulah dibersihkan dahulu bahagian kemaluan dan kemudian ikhtiarkan dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan tersebut seperti membalutnya dengan kapas, ditutup dengan bandage, memakai pampers atau apa cara sekalipun agar titisan air kencing itu dapat dihalang dari terus menitis. Maknanya kat sini kita ni kena yang ada penyakit kencing air kencing tidak lawas ni, kita kena cari usaha macam mana kita nak berhentikan. Dekat sini dia ada bagi tahu cara-cara yang pertama tu, kita kena bersihkan dulu kemaluan kita, and then kita kena tutup ataupun ikat kemaluan kita tu dengan sesuatu, macam pakai kapas boleh, pakai tisu boleh, pakai pampers boleh. Maknanya kita kena usaha macam mana kita nak tutup benda bagi air kencingnya tidak menitis. Yang seterusnya, bagi wuduk pula, perlulah segera berwuduk setelah berhati-hati dengan merasakan tidak lagi menitis air kencing selepas ingin dibalut atau ditutup dalam wuduk tersebut. Perlulah diambil selepas masuknya waktu solat. Okay, kat sini dia bagi cara untuk ambil wuduk pula. Okay, lepas kita dah balut, kita yakin tak ada air titis, maknanya tak ada air kencing yang akan bocor, kita ambil wuduk. Tapi ada syarat, ambil wuduk tu time bila? Ambil wuduk tu time lepas masuk waktu. Kalau masuk sebelum waktu tak sah. Sebab jadi hukum untuk sini ambil wuduk kena selepas masuk waktu bagi orang yang ada penyakit istihadah dengan air kencing yang tak lawas ni. Okay, seterusnya, wajib wuduk bagi setiap solat fardu dan wuduk tersebut boleh digunakan untuk beberapa solat sunat selepas solat fardu. Kat sini ahli ulama, ahli fuqaha telah cakap orang yang ada penyakit ni dia boleh wuduk dia satu wuduk untuk satu solat fardu je. Dia tegaskan macam tu. Maknanya kita dah ambil wuduk, kita dah solat fardu, lepas tu nak buat perkara sunat boleh. And then bila nak buat benda fardu balik, kita kena ambil lagi wuduk, kita bersihkan lagi, kita balut, and then ambil wuduk baru. Okey, kita teruskan lagi. Nombor 5, wajib segera menunaikan solat selepas wuduk untuk mengurangkan hadas, namun tidaklah memudaratkan solat jika dilewatkan solat tersebut disebabkan oleh masalah seperti mendengar azan dan iqamah, menunggu jemaah yang lain bagi yang solat berjemaah, mencari kiblat, menuju ke masjid, mencari sutrah. Kesemua tempoh ini tidak memudaratkan wuduk meskipun dalam tempoh tersebut menitis air kencing. Okay, maknanya kat sini lepas kita dah ambil wuduk, yang ada penyakit kencing tidak lawas ni diwajibkan untuk menyegerakan solat fardu tu. Supaya apa? Supaya air kencing tu tak menitis. Maknanya kan air kencing tu kan sentiasa menitis kan. Bila ada macam contoh kita balut dengan tisu, kita tak nak bagi tisu tu basah akan menitis kalau kita biar lama sangat. Sebab tu ahli fuqaha cakap kita diwajibkan untuk menyegerakan solat fardu. Tapi kat sini dia cakap mendengar azan dan iqamah, menunggu jemaah yang lain tidak memudaratkan. Maknanya kita tunggu, maknanya nak solat kat masjid kita tunggu jemaah lain, itu tak mudaratkan. Sebab apa? Masa tu singkat. Okey, singkat. Okay, seterusnya yang ke-6, sekiranya dilewatkan solat tanpa adanya masalah, maka batal wuduknya dan wajib ke atasnya untuk mengulangi wuduk tersebut sebagai berhati-hati kerana telah berulang hadas serta najis tersebut. Okey, kat sini dia nak terangkan contoh kalau kita dah ambil wuduk and then kita main game dulu. Dah ambil wuduk kan, kita ada penyakit ni, ada penyakit kencing tak lawas, tapi kita dah balut, kita dah ambil wuduk, lepas tu kita main game. Kita santai-santai dulu, tengok TV dulu. Kat sini dia tekankan kalau kita buat macam tu, kena ambil balik wuduk baru. Maknanya kita tukar kapas baru, tukar pembalut baru, and then ambil wuduk yang baru. Okey, macam tu. Yang ke-7, wajib berwuduk bagi setiap kali solat fardu dan dibolehkan bagi wuduk tersebut untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat yang mengiringi solat fardu tersebut. Kat sini poinnya sama yang sebelum tadi, yang nombor 4 tak silap. Dia satu wuduk untuk satu solat fardu, untuk satu solat fardu.
Poin yang ke-8, wajib menggantikan balutan, bandage, plaster, pampers dengan yang baru sekiranya memperbaharui wuduk, dan wuduknya itu akan terbatal dengan perkara-perkara yang lain yang membatalkan wuduk seperti terkentut gila namun tidak bagi kencing yang tidak lawas meskipun ianya najis. Okay, maknanya kat sini kita kalau nak ambil wuduk baru wajib ganti balutan ataupun bandage yang kita buat bungkus tu lah, yang kita balut tu dekat kemaluan, wajib ganti. Maknanya kita dah balut and then kita ambil wuduk, lepas tu terbatal, contoh dengan kentut. Okay, maknanya kita kena tukar balik balutan tu dengan yang baru, lepas tu ambil wuduk macam biasa. Okay, sekian itu saja daripada saya. Minta maaf atas kekurangan. Yang baik itu datang dari Allah, yang jahat itu datang daripada diri anak sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.